Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga anda dalam keadaan sihat walafiat. Kita nak cerita tentang pumpkin malam ni, tentang labu. Kita nak cerita tentang sampai ke biji pumpkin ni. Biji apa? Setengah orang kata kuaci, yang hitam-hitam tu, tapi sebenarnya ini dia. Itu tembikai. Okey. Tapi ni apa tu? Kegemaran Rasulullah SAW juga dari segi labu, memang isinya baginda makan, tapi biji saya kurang pasti. Yang saya tahu sekarang ni bijinya ni memang kalau you belajar malam ni, tiap-tiap malam you akan ambil 2 sudu 2 sudu teh pun cukup. Okay, you suka? Okay, baik. Berhati-hati jangan sampai masuk angin. Masuk angin dia tak sedap. Ada beberapa jenis tak labu. Memang beratus, bahkan kalau campur dengan di Amerika tu macam-macam. Dia punya jenis-jenis sana tu kan, antara pengeluar utama pumpkin yang besar-besar sampai 50 kg pun ada tu. Tapi yang kita selalunya 2 hingga 5 kg pun dah cukup besar, betul? Yang you kena tahu, yang very famous kat sini labu kuning. Tapi ada banyak warna, bukan saja kuning saja kan. Ada yang kalau you pernah tengok yang hijau, yang merah pun ada, yang orange campur kuning sikit, yang biasa. Yang tu rajin-rajin you tengok. Yang putih, yang bluish, yang biru-biru, ada yang kulit dia tu ada macam harimau pun ada. Dia panggil pun tiger pumpkin. Lepas tu ada yang macam pernah tengok cerita Cinderella tak? Dia punya bentuk tu. Okey, semua-semua tu nama pun dahsyat-dahsyat. Tapi yang malam ni kita cerita ialah kalau Indonesia tu dia panggil waluh. W-A-L-U-H. Pertama sekali kita mulakan dengan isinya dahulu. Barang diingat, kalau you masak elok-elok, kalau you rebus semua tu, kulit dia pun boleh makan. Nombor 1 ia buah. Nombor 2, buah ni penuh dengan karbohidrat yang berserat, jadi boleh dimakan sangat-sangat. Tapi yang penting ialah jangan lupa kepada tenaga dia cukup cun. Sebab apa? Tenaga tinggi tapi kalorinya tak tinggi. Maksudnya you ambil lebih kurang 1 cup, 1 cawan isi dia bersamaan cuma 50 kalori. Jadi rendah lah tu. Okay? Berarti you boleh makan sebagai pengganti nasi ni. Nombor 2, kalau siapa yang lupa-lupa nak minum air pun jangan risau. Sebab apa? Dalam buah ni, dalam labu ni dah cukup dengan air juga. Yelah, you kena minum. Tetapi dalam buah ni ada serat banyak dan ada air pun banyak. Sebab tu kalau you makan pun you tak perlu risau. Okey, nombor 1 ialah banyak bertenaga. Nombor 2, dia banyak dengan nutriennya, yang sebab itulah kalau you ambil je banyak nutrien-nutrien yang diperlukan, seperti yang cukup orang cari-cari sodium, potasium tu. Lepas tu ada manganese, ada magnesium. Ni dahsyat-dahsyat. Ada vitamin A, vitamin C, vitamin E. Saya ulang, kalau you dengar A, C, E, ACE tu memang cun sangat-sangat. Orang dulu satu ketika ada musim yang orang gila nak beli ACE je, bila macam trend, macam fashion, semua orang makan ACE, ACE. Pasal apa? Pasal dia awet muda. Okey, tapi ada tujuan lain juga. Contoh, nanti saya bagi tahu tentang anemia dan sebagainya. Sebab apa? Dia ada iron pun. Zat besi. Dia ada folate lagi. Dia ada B kompleks, dan yang paling banyak B6, B1, lepas tu ada thiamine, niacin, B6, zinc, dan copper lagi. Yang ni semua ni dahsyat-dahsyat lah. Orang kata super vitamin, super mineral. Bahkan setengah orang kata ni dah dekat super duper food dah ni. Baik, nombor 2 ialah dia antioksidan. Disebabkan banyak vitamin mineral tadi, dia melawan free radical. Semua tahu kan bila saya kata antioksidan, dia nyahkan bahan-bahan yang orang kata dah mati ataupun dah berkarat. Ingat cerita macam autophagy tu, dia membantu. Sebab apa? Dia kuat dengan antioksidan. Terutama sekali apa? Siapa tahu? Dia punya vitamin A dan beta carotene. Warna orange tu, warna-warna macam kan you pernah tengok tomato atau carrot tu kan, mereka tu memang banyak dengan vitamin A, dan ada pre-vitamin A namanya beta carotene. Ada juga lagi nama lutein dan zeaxanthin. Nama-nama bila lutein, zeaxanthin ni untuk apa? Untuk mata. Bila dia antioksidan, dia juga dapat, kalau saya kata, menghindari ataupun makanan untuk orang kanser boleh. Sebab apa? Dia memang terkenal dengan
penyakit seperti cancer of the colon, cancer of the breast, cancer of the lung and cancer of the prostate. Jadi anda-anda yang ada adik-beradik yang ada kanser-kanser yang macam tu ataupun kanser lain pun insya-Allah boleh kita makan. Ini makanan untuk orang kanser pun boleh, menghindari pun boleh. Tadi saya kata tentang eyesight, sebab apa? Dia ada eyesight tu mata, penglihatan, untuk mengurangkan masalah cataract dan macular degeneration. Dua penyakit ni sebab apa? Dia boleh jadi buta, tak nampak. Sebab apa? Sebab vitamin A, lutein dan zeaxanthin. Baik tenaga lawan hilang karat dalam badan kita, mata, weight loss, tak menurunkan berat badan, ataupun mereka yang nak menjaga berat badan. Sebab apa? Dia senang kenyang tapi tidak banyak bahan-bahan yang menukar jadi glukos supaya nanti jadi fat pula kan. Sebab kebanyakannya apa saya kata tadi, banyak air dan banyak serat. Tu jadi senang kenyang lah. Dan saya dah kata tadi, siapa boleh ingat, satu cawan lebih kurang 50 kalori. Jadi kalau you buat 2 tangkup, 2 cawan dalam you punya pinggan nasi tu, you tak makan nasi malam tu, you makan labu ni kan, so you dah ambil cuma 100 kalori saja. Kalau nasi 2 tangkup tu dah 200 kalori. Baik, satu lagi, zaman-zaman pandemik ni bagus. Sebab apa? Dia juga mempertahankan immunity you, disebabkan ada ACE, vitamin ACE, dan dia ada iron, dia ada folate. Memang bagus juga untuk apa? Bila you dengar perkataan ACE, saya kata apa tadi? Untuk awet muda. Perempuan bila dia dengar awet muda, ni antara makanan yang sesuai sangat. Okey, dan dia juga kalau you ada wound, luka-luka, dia cepat baik. Heart health, penyakit jantung ataupun orang yang suka bermasalah jantung, ini antara kebaikan sebab dia ada apa? Potasium, dia ada vitamin C, lagi sekali dia ada fiber dan dia mengurangkan kolesterol. Tambah pula dengan antioksidan lagi kan, lawan bahan-bahan yang apa tu, free radical tadi kan. Okey, baik. Blood pressure boleh diturunkan dengan amalan apa tu, pumpkin, makanan labu ni, sebab dia ada magnesium, potasium, lagi sekali vitamin C dan fiber. Stroke boleh dibantu, boleh dihindar. Dan yang paling seronok malam ni juga, saya tak lupa kepada orang diabetik, iaitulah boleh menghilangkan ataupun mengurangkan masalah naiknya darah, apa tu, gula dalam darah kita. Bagus orang diabetes, tak adalah lapar sangat nak diet gila-gila kan, boleh makan. Tulang bagus sebab dia ada apa? Dia ada lagi sekali kita mainkan peranan potasium, kalsium, fosforus pun ada dalam tu. Dan vitamin K diguna pakai untuk semua ni untuk menjaga supaya kalau kita dah atas pada 560 tak kena osteoporosis. Sambilan tu dia juga menjaga gigi. Maksudnya inilah tulang, gigi, kuku semua ni cun lah. Okey. Saya tengok-tengok dia juga sebab ada sedikit omega 3 dalam tu. Kan omega 3 macam sacha inci tu bagus untuk anti-inflammation. Dia ada juga walaupun tak banyak lah, tapi insyaAllah disebabkan dia ada sedikit omega 3, dia ada beta carotene, joint ataupun sendi-sendi, terutama sekali yang ada rheumatoid arthritis. Sleep, sampai siapa yang nak tidur, kata setengah petua tu, ambil 2 sudu kacang dia, kacang apa tu, labu ni, biji labu ni, buat macam makan kuaci tu tapi dah kupas pun. Ya, ambil 2 sudu, tengok apa jadi. Digestion, siapa tahu. Kalau pencernaan, memang kalau siapa saja makan benda yang berserat kan, bukan kata labu saja, apa-apa pun lah, nanas ke, benda-benda yang berserat, okey, boleh, mangga semua. Tetapi yang ni antara yang terbaik, sebab nombor 1 sebenarnya dia murah, nombor 2 dia besar, you beli pun tak ada nak takut-takut kalau apa tu, orang kata apa, mahal sangat ke apa kan. Dan zat gizi dia cukup banyak, tambah lagi yang sembelit. Inilah jawapannya kan. Ada tadi saya tersebut perkataan anemia tak? Yes. So anemia antara bagusnya, kalau you pregnant pun you boleh makan, you menyusu pun boleh makan, no problem. Okay. Bayi-bayi yang dah boleh ni, mamah benda-benda yang solid sikit, half solid ke, sebab dia boleh kita mash, macam buat mash potato kan, kita boleh buat mash labu pun ya, bubur sikit kurma, bubur benda-benda yang ni lah, bagi sedap sikit. Tak kisah kalau you nak buat nanti jus sendiri pun, alhamdulillah. Bahkan ramai orang nak apa tu, cerahkan kulit dan sebagainya, dia orang main dengan jus apa tu, labu. Okey, dia hampir dia buat raw betul-betul mentah, tapi dia buang kulit lah, of course. Lepas tu dia spin, dia tapis,
dia masuk limau, dia masuk lemon, dan dia masuk apa lagi, ginger. Oi, sedap bukan main. Okey. Ubat cacing dulu-dulu, zaman tak ada Zental semua. Inilah ubat dia. Dia orang tua-tua ambil makanan banyak labu untuk bunuhkan parasit. Bijinya ni sebenarnya sama kuat dengan dia punya isi. Bahkan ada ekstra lagi kegunaan. Dia apa you dengar tadi, biji pun boleh sampaikan peranan yang sama. Maksudnya manfaat yang sama. Cuma saya nak bagi tahu biji ni ada ekstra sikit. Kalau you nak alkalinekan body you, faham tak nak alkaline? Katakan kita asyik makan daging, dia makan benda-benda yang berasid. Maksudnya body kita tu boleh rasalah panas dan sebagainya. You belajar ambil biji pumpkin ni, biji labu tadi, okey. Lepas tu lagi sekali dia membantu untuk mengurangkan bad kolesterol yang LDL tu. Dan setiap biji ni, kalau siapa yang tak makan daging hari tu kan, saya kata kalau boleh 5 hari seminggu tu jangan tempuh bermata atau berdaging ataupun berkaki, so you nak ganti protein kat mana? Setengah orang risau je tak makan daging, dia rasa tak ada protein. Kan saya kata daripada vegetable. Dan lagi satu daripada biji rin, termasuklah biji-biji seperti seeds yang datangnya daripada labu. So pumpkin seed is very good. Okay. Dia punya omega 3 lebih banyak dalam biji daripada isi. Sebenarnya yang saya masukkan omega 3 tu lebih banyak dalam kacang. Dia kan boleh keluarkan minyak pun. Tadi yang isi pun boleh untuk tidur, yang ni pun boleh untuk tidur. Dia bagus juga untuk mereka yang ada kidney stones. Jadi mereka yang acap kali kena buah pinggang keluar jadi sampai batu karang tu berulang kali, cuba you amalkan makan biji pumpkin. Dia tadi isi kurang dengan zinc, bijinya lebih tinggi zinc. Zinc dan satu lagi magnesium. Dua ni kalau siapa yang dapat ekstra cukup, sebab dia membantu hampir setiap zinc ni dan magnesium ni membantu hampir 500-600 aktiviti fisiologi lain yang dijalankan oleh vitamin dan enzim lain. Tapi kalau tanpa zinc, tanpa magnesium, banyak masalah. Zinc terutama sekali lah, dia membantu meningkatkan imun sistem. Ingat tak yang saya buat haba gel tu, kan kita ada habatus sauda, dah bagus. Ada apa lagi, ada sedikit royal jelly, lebah punya madu kan. Lepas tu kita ambil sedikit chamomile. Tapi yang saya tak lupa ialah kepada zinc, wajib untuk nak menjaga dan meningkatkan imuniti. So bagus ni. Dia ada selenium lagi, vitamin E lagi, Masya Allah. Dan untuk kekuatan orang ni lah, untuk menjaminkan orang lelaki punya kesihatan. Okey. Blood pressure, diabetes dia pun boleh juga. Yang bezanya sikit lagi ialah dia lebih terkenal dengan tambahan kepada tryptophan. Tadi tryptophan pun ada dalam isi labu, tapi dia lebih banyak kat sini, kat biji. Sebabkan biji ni special, dia concentrate. So yang penting kalau anda nak tidur tu, satu saya suruh ambil bunga telang, nak bagi tenang sikit. Tapi hari ni saya nak ingatkan you all dan diri saya, rupanya ada yang lebih senang ambil biji labu, berasaskan pada labu, sama ada biji atau isi. Barang diingat sedikit untuk peringatan, jangan makan hari-hari pula. Biji boleh, tetapi labu tu tak boleh makan hari-hari. Kata setengah bukan kajian, hasil daripada orang yang makan terlalu banyak dan berhari-hari dia tak berhenti langsung. Kadang-kadang kalau lebih pada sebulan, 2 masuk 3 bulan tu, dia punya kulit boleh jadi kuning. Kita tak nak lah you dapat manfaat tapi kulit jadi kuning. Pasal apa? Dia punya warna daripada buah tu boleh turun ke sampai ke kulit you. Jadi berhati-hati, boleh? Lain pada tu saya rasa you jangan risau. Saya kira bagilah kepada seluruh family, not a problem at all. Cuma dengan syarat kalau nak buat masak lemak ke pakai santan yang fresh. Boleh, silakan ambil dengan labu dengan santan. Wah,
complete set. Santan dibenarkan, jangan risau. Anda semua dalam keadaan yang sihat walafiat, okey, dan semoga hidup anda dalam dunia yang bahagia, akhirat kita pergi bersama ke syurga, okey, dan let go and feel good all the time. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Psikiatri di University Hospital, dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok, tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan DND Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari pencabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu, nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu, kanser lah, diabetes, high blood pressure, kolesterol, jantung, untuk autoimmune terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar orang Okinawa daripada Jepun, apa yang dimaksudkan dengan ikigai. Saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk bersama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey,